Baiklah, selamat sejahtera kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, anda semua bersama saya, Sir Suresh, untuk kita bersama-sama membincangkan bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, pelajar juga boleh merujuk dalam buku teks tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini bermula daripada muka surat 116. Okey, baiklah. Lihat tajuk kita pada hari ini seperti yang saya katakan tadi, tajuk kita pada hari ini adalah bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Bawah bab 6 kita akan lihat pada 5 subtopik. Okey, yang pertama adalah 6.1 cabaran dalaman Malaysia dan di bawahnya kita akan belajar tentang cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Seterusnya 6.2 pemisahan Singapura iaitu faktor pemisahan dan juga pemisahan Singapura daripada Malaysia. Seterusnya 6.3 menangani ancaman komunis dan kita akan bincangkan tentang ancaman keselamatan di Sarawak dan ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Okey, seterusnya 6.4 kita akan bincangkan tentang isu pembangunan dan ekonomi di bawah rancangan Malaysia yang keempat, rancangan Malaysia pertama. Dan yang terakhir 6.5 di bawah tajuk tragedi hubungan antara kaum. Okey, iaitu kita akan bincangkan tentang rusuhan kaum dan langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan 6.1, 6.2 dan 6.3. Manakala 6.4 dan 6.5 kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang. Mari kita lihat tajuk kita iaitu 6.1 cabaran dalaman Malaysia dan pada akhir pembelajaran murid sepatutnya boleh menerangkan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, mari kita lihat pada pengenalan. Okey, yang pertama, pembentukan Malaysia buktikan kejayaan persekutuan, okey, yang mengandungi 13 buah negeri. So ingat bila kita bincang tentang persekutuan, okey, ingat persekutuannya adalah gabungan 13 buah negeri. Sebab tu kita panggil dia sebagai Persekutuan Malaysia. Malaysia ni adalah gabungan 13 buah negeri di seluruh Malaysia. Okey, yang kedua, negara terpaksa berdepan dengan cabaran dalaman yang mempunyai penduduk terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan etnik. Okey, so selepas kita mencapai kemerdekaan, okey, kita menghadapi sedikit masalah kerana seperti yang kamu ketahui, Malaysia merupakan satu negara yang kaya ataupun terdiri dengan pelbagai rakyat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan etnik. Okey, jadi kita mempunyai cabaran untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan mereka. Okey, yang ketiga, negara juga perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Jadi pada masa yang sama juga, negara kena wujudkan keseimbangan dari segi pembangunan dan sosioekonomi. Seterusnya, cabaran utama Malaysia adalah dalam bidang pembangunan ekonomi. Terutamanya kita fokus kepada Sabah dan Sarawak. Okey, seterusnya nombor 5, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik yang menyebabkan perpaduan antara rakyat di Malaysia tergugat. Okey, dan yang keenam, kita menghadapi ancaman komunis. Okey, so ancaman komunis ni menyebabkan negara tidak berada dalam keadaan aman dan keselamatan negara juga terganggu. Jadi kerajaan persekutuan bertanggungjawab untuk menghadapi cabaran berkenaan dan menyelesaikan masalah berkenaan. Okey, mari kita lihat cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Jadi cabaran pertama adalah cabaran dari segi pembangunan dan sosioekonomi, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Okey, seperti yang kamu tahu, Sabah dan Sarawak ni mengambil masa sebelum dia masuk ataupun bergabung dengan Malaysia. Okey. Jadi bila Sabah dan Sarawak bergabung dengan Malaysia, okey,
pembentukan Malaysia ni menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas. Okey, sebelum ni peluang ekonomi Sabah dan Sarawak ni agak terhad. Okey. Jadi Sabah dan Sarawak ni kaya dengan bahan asli. Okey, bila dikaya dengan bahan asli, bahan-bahan ni kita boleh tingkatkan ekspor negara. Okey, seterusnya pengeluaran ekonomi negara bertambah. Okey, pengeluaran ekonomi negara kita juga bertambah kerana getah biji timah. Okey, dan ditambah lagi dengan lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Jadi sebelum ni kita hanya bergantung pada getah dan biji timah. Tapi selepas pembentukan Malaysia, Sabah dan Sarawak kaya dengan lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Jadi kita boleh mempelbagaikan kita punya ekonomi dan hasil negara kita juga bertambah. Okey. Tetapi ada masalah. Okay, apa masalah tersebut? Iaitu kita menghadapi cabaran nak seimbangkan pembangunan dan ekonomi. So nak seimbangkan tu agak sukar. Okay, seterusnya mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okay, Sabah dan Sarawak mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Okay, jadi Sabah dan Sarawak ni kaya dengan hasil bumi. Tapi rakyat dia masih mengamalkan pertanian sara diri. Okey, apa tu pertanian sara diri? Pertanian sara diri ni adalah pertanian di mana mereka mengusahakan tanaman untuk kegunaan mereka sahaja. Mereka tak jual ataupun mereka tak tanam secara berlebih-lebihan. Okey, mereka hanya tanam untuk kegunaan mereka sahaja. Okey, dan rakyat masa tu terlibat dengan aktiviti ekonomi komersial. Okey, maksudnya kerajaan perlu galakkan mereka untuk terlibat dalam aktiviti komersial. Komersial maksudnya untuk menjual hasil mereka. Jadi kerajaan perlu susun bidang pekerjaan. Okey, seterusnya kerajaan juga berusaha menghadapi cabaran iaitu mempelbagaikan pertanian komersial. Jadi kerajaan tak nak hanya bergantung kepada pertanian yang dalam skala yang kecil. Jadi mereka nak pertanian komersial dimajukan. Okey, seperti tanaman kelapa sawit, getah dan koko. Jadi bila rakyat dah boleh membuat pertanian secara komersial, taraf hidup rakyat meningkat dan kadar kemiskinan dapat diturunkan. Okey, selain daripada pertanian, kerajaan juga buka peluang kepada penduduk untuk menyertai ekonomi berasaskan petroleum. Okey, kalau kita tengok Sabah dan Sarawak ni ada simpanan petroleum yang banyak. Jadi kerajaan buka peluang kepada mereka untuk memajukan ekonomi mereka melalui petroleum. Okey, seterusnya kita lihat pada B, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Okey, seperti yang kamu tahu, Sabah dan Sarawak ni merupakan dua negeri yang sangat besar. Jadi saiz negeri yang besar ni menyebabkan masalah dari segi perhubungan. Okey, so kebanyakan penduduk Sabah dan Sarawak ni pada masa tu masih bergantung kepada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut. Okey, jadi tugas utama kerajaan, okey, selepas bergabung dengan Malaysia adalah untuk meningkatkan sistem pengangkutan dan perhubungan, terutamanya dekat kawasan-kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Jadi kerajaan ada cabaran untuk membina sistem perhubungan dekat kedua-dua negeri tersebut. Okey, pada 1966, usaha seimbangkan pembangunan melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Jadi dalam rancangan pembangunan 5 tahun ni, kerajaan akan merangka pelan untuk 5 tahun akan datang. Jadi dalam pelan tu, masalah sistem perhubungan di Sabah dan Sarawak juga telah diambil kira. Okey, seterusnya kita tengok C, memajukan sistem pendidikan terutamanya di Sabah dan Sarawak. Okey, semasa sekolah zaman British, okey, sekolah vernacular Cina dan Inggeris yang berada di kawasan bandar. Okey, kalau kita lihat semasa zaman penjajahan British, banyak sekolah dibina di kawasan bandar. Okey, so bila bina kawasan bandar, orang yang duduk dekat pedalaman tidak mendapat peluang untuk bersekolah. Okey, jadi usaha telah ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru untuk memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Okey, kalau kamu lihat kat sana tu ada satu perkataan vernacular. Okey, vernacular maksudnya adalah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda. So kalau kita tengok sekolah vernacular Inggeris, dia akan gunakan bahasa Inggeris.
Kalau sekolah vernacular Cina, dia akan gunakan bahasa Cina. Baiklah, seterusnya kita lihat cabaran politik di Sarawak. Okey, yang pertama, okey, Jun 1966 berlaku krisis perlembagaan, okey, iaitu krisis undang-undang. Perlembagaan maksudnya undang-undang. Jadi krisis ni berlaku di Sarawak, di mana 21 orang ahli kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan Stephen Kalong Ningkan yang dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak. Jadi 21 orang ahli kaunsil negeri ni tak puas hati dengan Kalong Ningkan yang masa tu dilantik sebagai Ketua Menteri. Okey, Jun 1966 beliau telah dipecat oleh Governor ataupun kita panggil sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Okey, memecat Stephen Kalong Ningkan. Jadi Stephen Kalong Ningkan tidak berpuas hati dengan pemecatan beliau. Jadi beliau telah membawa kes ni ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan beliau menang dalam kes tersebut dan kembali menjadi Ketua Menteri. Tapi mendapat undi tidak percaya. Undi tidak percaya maksudnya 21 orang ahli tu tiba-tiba membuat undi tak percaya, dan bila buat undi tak percaya, Stephen Kalong Ningkan terpaksa meletakkan jawatan. Okey, jadi krisis politik ni menyebabkan ketidakstabilan di Sarawak. Okey, so menyebabkan keadaan politik yang agak tidak stabil di Sarawak dan mengancam keselamatan dan keamanan. Jadi pada September 1966, darurat telah diisytiharkan. Okey, dan untuk meredakan pergolakan politik di Sarawak, Stephen Kalong Ningkan telah digantikan dengan Tawi Sli sebagai Ketua Menteri Sarawak. Lihat kepada cabaran perpaduan kaum. Okey, seperti yang saya bagi tahu kamu tadi, Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum. Cabaran nak mewujudkan perpaduan antara semua kaum di Malaysia merupakan cabaran yang paling besar. Okey, jadi usaha wujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional adalah cabaran yang sangat besar di Malaysia. Okey, penduduk Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Dengan pelbagai budaya, perpaduan jadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. So kamu kena faham sesebuah negara ni akan maju bila dia aman. Okey, jadi nak mewujudkan keamanan kena jaga rakyat. So kita nak jaga rakyat bukan daripada satu kaum yang sama. Kita mempunyai pelbagai kaum. Jadi nak wujudkan perpaduan antara semua kaum di Malaysia ni merupakan satu cabaran yang cukup besar. Dan satu lagi masalah adalah jarak antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak ni sangat jauh. Jadi bila kita bincang tentang integrasi nasional, integrasi maksudnya perpaduan nasional, kita sukar nak pupuk semangat satu negara. Kenapa? Sebab kedudukan kita yang agak jauh. Okey, dan hanya boleh disambungkan melalui penerbangan. Okey, jadi ini merupakan antara masalah yang kita hadapi. Seterusnya, kesimpulan. Kita lihat pada kesimpulan. Okey, negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan kesinambungan pembangunan dan ekonomi. Jadi sebagai rakyat Malaysia, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum dan integrasi nasional di negara kita perlu diperkukuhkan dan dipertahankan. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni perlu pertahankan integrasi nasional yang telah terjalin antara kaum di Malaysia untuk mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Baiklah, elemen kewarganegaraan dalam tajuk yang kita belajar pada hari ini ialah penyelesaian konflik secara rundingan penting demi kesejahteraan bersama. Okey, seterusnya kita pergi kepada 6.2 iaitu pemisahan Singapura. Jadi pada akhir pembelajaran, murid sepatutnya dapat memerihalkan pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Okay, jadi tajuk ni kita akan bincangkan tentang bagaimana Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Jadi marilah kita lihat kepada faktor
faktor pemisahan. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, pemisahan Singapura merupakan cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Jadi selepas Singapura ni dimasukkan dalam Malaysia, kita menghadapi banyak masalah dengan Singapura. Jadi masalah hubungan pemimpin persekutuan dengan Singapura. Dari segi politik, ekonomi dan sosial ni telah pun wujud sebelum Singapura menyertai Malaysia. Mari kita bincang dari segi politik, apa masalah yang wujud. So Lee Kuan Yew tidak pernah berpuas hati. Kerana apa? Sebab Singapura diberikan peranan yang sangat terhad. Lepas tu kita ada konflik pemimpin PAP dengan perikatan. So fahamkan dekat sini PAP ni adalah People's Action Party. Iaitu sebuah parti yang menguasai Singapura. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai Parti Tindakan Rakyat. Parti ini dikuasai ataupun diketuai oleh Lee Kuan Yew. Pada masa itu merupakan Perdana Menteri Singapura. Dan pemimpin PAP ni dia tak sehaluan dengan Parti Perikatan. Parti Perikatan ni terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC. Jadi dua parti ni dia tak sehaluan. Dan pada masa yang sama, Lee Kuan Yew telah melancarkan satu kempen yang dipanggil sebagai Malaysian Malaysia. So melalui kempen ini, Lee Kuan Yew menuntut hak yang sama untuk semua kaum, dan ini menyebabkan rakyat kurang berpuas hati dan akhirnya menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Seterusnya ekonomi. Singapura juga tuntut segera buka pasaran bersama. Maksudnya dia nak pasaran ni dibuka seluas-luasnya agar Singapura dapat menguasai pasaran tersebut. Seterusnya Singapura juga tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai. So Singapura apabila dikenakan cukai, dia tidak berpuas hati walaupun ini merupakan cadangan sahaja. Dan seterusnya Singapura juga ingin mengenakan kadar faedah terhadap pinjaman sebanyak 150 juta kepada Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Maksudnya Singapura ni telah memberi pinjaman 150 juta kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi Kerajaan Persekutuan ni nak gunakan duit tersebut untuk membangunkan Sabah dan Sarawak. Tetapi Singapura sepatutnya memahami keadaan Sabah dan Sarawak dan tidak mengenakan faedah, tapi Singapura ingin mengenakan faedah. Jadi tidak ada semangat untuk membantu negeri-negeri. Masa tu Singapura merupakan sebahagian daripada Malaysia. Jadi dia sepatutnya boleh membantu. Seterusnya masalah perkauman. Pada 21 Julai 1964 berlaku rusuhan kaum di Singapura dan menimbulkan ketegangan kaum. Jadi rusuhan tersebut menuntut hak persamaan ataupun hak yang sama rata antara semua kaum, dan ini menjadi satu isu yang cukup panas pada masa tersebut. Pemisahan Singapura dari Malaysia. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana proses-proses Singapura dikeluarkan dari Malaysia. Baiklah, pada 29 Jun 1965 Tun Abdul Razak mengadakan rundingan dengan Lee Kuan Yew yang merupakan Perdana Menteri Singapura. Tetapi rundingan tersebut gagal, dan tidak membawa sebarang penyelesaian. Pada 1 Julai 1965, Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia pada masa itu telah mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat bersama-sama dengan Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan Tun Witi Samandan untuk membincangkan tentang pemisahan Singapura. Jadi pada awal Ogos 1965, sebuah mesyuarat telah diadakan antara menteri-menteri kabinet tentang pemisahan Singapura, dan semua menteri kabinet bersetuju dengan rancangan pemisahan. Pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman bersama dengan Lee Kuan Yew telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian Singapura keluar daripada Malaysia.
Dan pada 9 Ogos, Tunku Abdul Rahman telah membawa usul pemisahan Singapura ke Parlimen Malaysia dan rang undang-undang tersebut berjaya diluluskan. Maksudnya undang-undang untuk mengeluarkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia telah diluluskan. Kesimpulannya, Tunku mengatakan bahawa beliau tidak dapat mengelakkan pemisahan Singapura dari Malaysia. Kerajaan ambil langkah keluarkan Singapura daripada Malaysia untuk menjaga kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyat. Jadi kalau Singapura masih dikekalkan, kemungkinan besar hubungan antara kedua-dua negara tersebut mungkin parah. Jadi nak jaga rakyat, Tunku terpaksa membuat keputusan tersebut. Yang kedua, kedua-dua negara menggunakan saluran rundingan. Jadi kita dan Singapura menggunakan saluran rundingan. Kita tak berperang, tak bergaduh. Kita gunakan cara yang paling senang dan cara yang selamat, iaitu rundingan untuk menyelesaikan isu dengan negara Singapura. Sebagai warga negara yang merdeka, kita perlu elakkan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sebarang konflik. Kita lihat pada elemen kewarganegaraan, kewibawaan pemimpin penting dalam memperjuangkan maruah bangsa. 6.3 kita lihat pada ancaman ataupun kita lihat pada menangani ancaman komunis. Sepatutnya pelajar setelah habis tajuk 6.3 ni, kamu boleh menerangkan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menangani ancaman komunis. Kita lihat pada pengenalan. Kegiatan komunis menjadi ancaman keselamatan negara sejak sebelum merdeka. So seperti yang kamu tahu, komunis ni dah lama di tanah Melayu. Sebelum kemerdekaan pun komunis sudah berada di tanah Melayu. Jadi antara kegiatan mereka adalah membuat serangan bersenjata terhadap anggota keselamatan. So mereka ni menyerang anggota keselamatan seperti tentera dan juga polis. Lepas tu mereka cuba menyerapkan ideologi komunis. Maksudnya fahaman komunis dan melakukan kegiatan sabotaj. Sabotaj ni merosakkan kemudahan awam. Contoh macam landasan kereta api, bangunan-bangunan kerajaan dan kemudahan awam yang ada di tanah Melayu pada masa tu. Jadi melihat kepada perkara-perkara ni, kerajaan mengambil langkah yang serius untuk membantras kegiatan komunis di negara kita. Dan yang keempat, gerakan komunis di Sarawak mula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Dekat Sarawak ada satu pertubuhan komunis yang kita namakan sebagai CCO. Jadi CCO ni dia target kawasan pertama ataupun bahagian pertama dan ketiga di Sarawak. Dia nak jadikan bahagian tersebut sebagai kawasan yang dikuasai oleh komunis. Yang kelima, komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Subversif ni adalah macam serangan yang menyebabkan orang awam tak suka. Subversif ni dia tak mesra. Itu maksud subversif. So mari kita lihat pada ancaman keselamatan di Sarawak. Kita lihat pada gerakan politik. Gerakan komunis ni banyak terlibat dalam politik. So mereka juga menentang gagasan Malaysia. Jadi komunis ni pun adalah salah satu daripada pertubuhan yang menentang pembentukan Malaysia. Jadi kerajaan Sarawak sentiasa melakukan operasi untuk memburu dan menangkap ahli-ahli komunis yang terlibat. So untuk mengelakkan daripada itu, mereka telah melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan ni terletak di Indonesia. Jadi dekat sana mereka telah bentuk Parti Komunis Kalimantan Utara ataupun PKKU. Jadi PKKU ni teruskan tentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU dan bergabung bersama-sama dengan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak PGRS, dan mereka cuba nak membentuk Republik Komunis di Sarawak. Republik maksudnya negara yang tidak ada raja. Jadi mereka nak membentuk sebuah negara Republik Komunis di
Sarawak. Okey, yang kedua, pada 5 Ogos 1952, komunis berjaya menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching di Sarawak. Okey, so bila serangan ni berlaku, ia seolah-olah lah sebagai satu tanda permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Okey, komunis telah melancarkan serangan bersenjata. Okey, seterusnya kita lihat kepada usaha-usaha untuk mengatasi masalah ataupun benda-benda yang dilakukan oleh komunis. Jadi yang pertama, kerajaan telah melancarkan perang saraf. Okey, apa tu perang saraf? Perang saraf ni macam kita mempengaruhi minda seseorang. Okey, jadi kerajaan cuba mempengaruhi minda rakyat. Kenapa rakyat? Sebab kalau rakyat tak membantu komunis, komunis tak boleh hidup. Jadi kerajaan cuba mempengaruhi rakyat supaya tidak membantu komunis. Okey, jadi apa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan? Yang pertama, mereka telah mengadakan perhimpunan awam. Kenapa diadakan perhimpunan awam? Kumpul orang ramai dekat satu kawasan. Lepas tu kita beri mereka kesedaran tentang bahaya komunis. Jadi bila kita beri kesedaran tentang bahaya komunis, rakyat tidak akan membantu komunis. Okey, dan sebarkan risalah. Risalah maksudnya macam poster, okey, supaya menyampaikan maklumat tentang bahaya komunis. Dan kerajaan nak rakyat menanam kebencian terhadap komunis. Okey, lepas tu kerajaan juga mengisytiharkan kawasan putih. Jadi kawasan putih ni adalah kawasan yang tidak ada ancaman komunis. Okey, dan kerajaan juga menawarkan program pengampunan kepada anggota komunis. Okey, program pengampunan maksudnya kita maafkan komunis, dan bila kita maafkan, mereka menyerah diri, okey, dan kita tidak mengambil sebarang tindakan. Okey, jadi ini menyebabkan adalah beberapa ataupun setengah komunis menyerah diri. Okey, dan yang paling penting, kerajaan nak bangunkan infrastruktur. Okey, jadi banyak infrastruktur yang musnah akibat perang. Jadi semua benda ni cuba dibaiki oleh kerajaan. Okey, seterusnya kita menjalankan operasi ketenteraan untuk berlawan dengan komunis. Jadi beberapa operasi telah dijalankan. Antaranya ialah operasi Hammer 1965 di bahagian pertama. Okey, seterusnya operasi Rescom, okey, yang dijalankan di bahagian ketiga. Lepas tu kita ada operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua, dan semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis. Jadi operasi-operasi ini disertai oleh tentera, okey, untuk melemahkan komunis. Seterusnya kita lihat kepada operasi Hammer yang dilakukan di Sarawak. Okey, ancaman komunis di Sarawak bangkitkan semangat penentangan penduduk tempatan. Okey, dan penentangan berlaku kerana komunis telah membunuh orang awam. Jadi rakyat marah. Okey, bila dia bunuh orang awam yang tidak melakukan sebarang kesalahan, rakyat marah dan bangkit nak menentang komunis. Okey, jadi kerajaan juga telah menggunakan rancangan yang sama, okey, iaitu rancangan BRICS. Okey, kalau kamu lihat, rancangan BRICS ni adalah rancangan penempatan semula rakyat. Okey, maksudnya rakyat penduduk yang duduk dekat kawasan pedalaman yang jauh ni mudah jadi target kepada komunis. Jadi orang-orang yang duduk dekat pedalaman ni dipindahkan ke kawasan yang lebih sesuai dan diletakkan dekat satu tempat yang berdekatan dengan penduduk, dan mereka ni disediakan segala kemudahan. Okey, dan semua dan keselamatan mereka dijamin oleh kerajaan ataupun tentera. Okey, rancangan memenangi hati rakyat ini dinamakan sebagai operasi Hammer. Okey, kenapa operasi Hammer? Nanti kita akan tengok Okey, pada Julai 1965 kita lihat pada operasi Hammer. Okey, rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan penempatan baru sebanyak 7,500 orang. Okey, yang kedua, dalam masa 3 hari seramai 1,200 keluarga, kebanyakannya Hakka. Okey, Hakka ni macam satu keturunan dalam masyarakat Cina. Okey, jadi keturunan Hakka dipindahkan dari 3 kawasan penempatan ke 3 kawasan penempatan baru di sepanjang
Jalan Kuching Serian. Okey, yang ketiga, penempatan. Okey, seperti yang saya bagi tahu kamu tadi, penempatan mereka ni dikawal sepanjang masa. Okey, jadi kita akan pindahkan penduduk yang jauh-jauh ni ke satu tempat yang sama dan tentera akan mengawal kawasan ni sepanjang masa supaya tidak ada gangguan daripada komunis. Okey. Jadi mereka dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung. Perintah berkurung ni tak boleh keluar sesuka hati. Okey. Dan yang keempat, operasi Hammer. Okey. Menyebabkan gerakan komunis ini mulai goyah. Goyah maksudnya dia dah mula takut dan dia dah rasa terancam. Okey. Jadi langkah pembantrasan berterusan sehingga komunis ditangkap. Okey. Dan yang kelima, operasi Hammer ditamatkan pada tahun 1970. Okey. Dan operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nonok ataupun sekarang dipanggil sebagai Asarjaya di bahagian pertama. Okay. So selain itu, operasi Hammer juga menyebabkan satu peristiwa di mana pada 13 Oktober 1973 Bong Ki-chuk iaitu pemimpin komunis tulis surat kepada Datu Patinggi Abdul Rahman Yaakob yang masa itu merupakan Ketua Menteri Sarawak dan beliau telah menyatakan hasrat untuk berunding. Okey. Jadi kamu boleh nampak gambar di atas, okey, tempat berlakunya rundingan. Okey, selepas beberapa hari, lebih kurang 500 komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Jadi kita boleh katakan ini sebagai satu kejayaan rundingan di mana pemimpin tersebut berunding dengan Ketua Menteri Sarawak dan hasilnya 500 orang komunis menyerah diri. Okey, jadi kita lihat kepada beberapa fakta menarik. Okey, kita lihat kepada operasi Hammer. Okey, menurut Vernon Alporit, okey, diambil sempena ucapan Ketua Polis Malaysia. Jadi macam mana boleh dapat nama operasi Hammer ni? Okey, masa tu Ketua Polis Malaysia adalah Sir Claude Fenner. Okey, beliau mengatakan bahawa we will hammer them. Let the operation be called Operation Hammer. Okey, we will hammer them maksudnya kita akan ketuk mereka. Jadi last kali jadilah operasi Hammer. Okey, lepas tu kita ada satu lagi rancangan penempatan Good Sir. Okey, dan diperkenalkan pada 30 Jun 1965 dan ini merupakan antara usaha untuk membantras komunis, okey, melalui penempatan. Okey, mereka di satu penempatan yang kita panggil sebagai Good Sir, penempatan Good Sir. Okey, nama operasi ini diambil sempena nama David Goodsir iaitu pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pada akhir 1965, kerajaan buka penempatan ataupun kawasan semula di Siburan, Beratuk dan Tapah. So ini semua adalah rancangan penempatan semula seperti yang saya katakan tadi. Penduduk yang jauh dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai supaya mereka tidak ada gangguan daripada komunis. Okey, seterusnya kita ada Operasi Harapan. Okey, so kerajaan lancarkan Operasi Harapan, okey, dan ini merupakan idea daripada Tunku Abdul Rahman dan beliau telah menawarkan pengampunan. Okey, so sebanyak 41 orang menyerah diri. Okey, seterusnya kita ada Operasi Letterbox dan Rescom. Jadi pada 22 Julai 1965, Operasi Letterbox telah dibuat untuk dapatkan maklumat pergerakan komunis. Jadi akan ada satu peti surat, okey, diletakkan dan rakyat boleh menyalurkan maklumat. Okey, mereka akan tulis dalam apa-apa surat khabar atau apa-apa kertas dan dimasukkan dalam letterbox. Jadi pada 26 Mac 1972, Tun Abdul Razak telah mengisytiharkan bahagian ketiga yang mengandungi daerah seperti Sibu, Mukah, Kanowik, Sarike, Binatang atau sekarang dipanggil sebagai Bintagor dan Julai sebagai Rescom. Okey, apa tu Rescom? Okey, Rescom ni adalah satu kawasan yang akan dijaga oleh tentera. Okey, so tentera ni akan mengawasi kawasan ni daripada ancaman komunis. Jadi benda ni dibuat untuk mempercepatkan usaha membantras ancaman komunis. Seterusnya, Operasi Sri Aman. Okey, operasi ini telah dilancarkan pada Oktober 1973 untuk membantras komunis, terutamanya dekat kawasan Sri Aman di Sarawak.
dan operasi ini melibatkan pasukan keselamatan yang terdiri daripada tentera dan polis. Okey, bila kerajaan mengadakan operasi Sri Aman ni, pergerakan komunis disekat dan mereka sukar bergerak. Okey. Baiklah, kita lihat pada langkah membantras komunis. Okey, maksudnya kita akan tengok secara overall semua operasi-operasi yang telah dijalankan. Pada 6 Julai 1965, operasi Hammer dilancarkan dan 3 buah kampung baru atau penempatan baru telah dibuka di bahagian pertama. Seterusnya, pada 8 Ogos 1969, operasi secara besar-besaran telah diadakan untuk merampas senjata di bahagian ketiga di Sarawak. 24 Februari 1970, operasi Jala Raja di Nonok ataupun kita panggil sebagai Asah Jaya di bahagian pertama telah dilancarkan. Okey, pada 8 Ogos 1971, operasi Nganyau dilancarkan di bahagian ketiga. Okey, dan pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command ataupun kita panggil sebagai RASCOM, okey, baru kita belajar tadi telah dilancarkan di bahagian ketiga. Pada 21 Oktober 1973, operasi Sri Aman telah dilancarkan. 4 Julai 1974, operasi Sri Aman ditamatkan kerana anggota komunis telah menyerah diri. Dan pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai untuk menamatkan ancaman komunis antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak telah ditandatangani. Jadi maksudnya kita boleh simpulkan ancaman komunis berakhir pada 17 Oktober 1990 sebab apa? Okey, masa tu dah ada perjanjian damai. Komunis dengan pihak kerajaan Sarawak telah menandatangani perjanjian dan komunis mengambil keputusan untuk tidak lagi meneruskan agenda dia. Dan komunis telah dibubarkan secara rasminya di Sarawak. Jadi kita lihat pada langkah membantras komunis. Okey. Jadi antara yang pertama adalah langkah membantras komunis adalah dengan memenangi hati rakyat. Okey, jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, rakyat merupakan orang yang dipaksa menolong komunis. Jadi bila kita mewujudkan kesedaran dalam kalangan rakyat, rakyat tidak akan disokong, rakyat tidak akan menyokong komunis. Jadi bila rakyat tak sokong komunis, komunis tak boleh nak bergerak dengan baik. Okey. Dan yang kedua, pada 21 Oktober 1973, Datu Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak, telah menandatangani memorandum persefahaman di rumah Sri Aman. Tadi kita dah tengok yang menyebabkan 500 orang ahli komunis menyerah diri. Okey, yang ketiga, anggota komunis CCO menyerah diri dan ini menandakan berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Dan yang keempat, pada 5 Mac 1980, kerajaan setuju batalkan sekatan keselamatan di kawasan operasi Hammer, Kuching dan Serian. Okey, kenapa kerajaan bersetuju? Sebab kerajaan lihat kawasan tu dah tidak ada ancaman komunis, jadi kerajaan batalkan sekatan keselamatan di area tersebut. Okey, so sekarang kita lihat pada ancaman keselamatan di Semenanjung. Sebelum ni kita lihat pada di Sarawak. Okey, sekarang kita tengok dekat Semenanjung Malaysia. Okey, jadi komunis dekat Semenanjung Malaysia ni memang melakukan banyak keganasan. Okey, antaranya adalah mereka telah menyerang anggota keselamatan iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim yang merupakan Ketua Polis Negara. Okey, beliau telah ditembak mati. Okey, yang kedua, komunis telah menyerang orang awam. Okey, seperti yang kamu lihat dekat gambar, itu adalah ranjau. Okey, jadi komunis ni telah memasang ranjau di beberapa tempat untuk membunuh orang awam. Okey, kamu boleh nampak ranjau tu ada duri-duri tajam dekat bawah. Okey, so boleh mencederakan dan mungkin juga boleh membawa maut. Okey, seterusnya memusnahkan kemudahan awam. Okey, selain daripada menyerang orang awam,
Okey, komunis ni juga memusnahkan kemudahan awam. Okey, so seperti yang kita lihat dekat gambar, kita boleh lihat Muhammad Ghazali Shafi dan Ketua Polis Kuala Lumpur Muhammad Amin Osman melihat kemusnahan tugu yang dibom oleh PKM, Parti Komunis Malaya. So kalau kamu pergi ke Kuala Lumpur, Tugu Negara ni famous, betul? Jadi Tugu Negara yang ada sekarang ni sebenarnya Tugu Negara yang baru. Tugu Negara yang lama ni telah dibom, okey, oleh komunis. Okey, so kita lihat pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Pada 17 Jun 1968, PKM telah menyerang hendap pasukan keselamatan di Crow, Perak sehingga menyebabkan 16 anggota keselamatan mati. Yang kedua, pada 7 Jun 1974, okey, so komunis telah menembak mati Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Pada 13 November 1975, komunis telah menembak mati Ketua Polis Negeri Perak pada masa itu iaitu Tan Sri Koo Chun Kong dan pemandunya di Ipoh, Perak. Yang keempat, pada Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Dan yang kelima, komunis juga memasang periuk api. Kamu tahu periuk api kan? Kita pijak je, kalau kita angkat, benda tu akan meletup. So periuk api ni dipasang di sepanjang jalan di Changlun, Kedah. Dan yang keenam, komunis memusnahkan ataupun meletupkan jalan raya serta jambatan kereta api. Ini yang kita katakan sebagai memusnahkan kemudahan awam. Jadi benda-benda ni merupakan keganasan dan kemusnahan yang dilakukan oleh komunis di negara kita. Dan kita lihat pada peristiwa pengeboman Tugu Negara. Jadi bila Tugu Negara ni diletupkan adalah beberapa hari sebelum kita menyambut Hari Kemerdekaan, iaitu pada 26 Ogos 1975, PKM telah meletupkan Tugu Negara. Dan yang kedua, tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat. Dan rakyat tuntut kerajaan ambil tindakan tegas, termasuklah menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi masa tu ada satu akta yang kita panggil sebagai Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Internal Security Act. ISA ni adalah satu akta yang dicadangkan untuk digunakan bagi membantras komunis. Jadi kenapa? Sebab rakyat dah marah sangat dengan komunis. Dan yang ketiga, pihak keselamatan mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk awasi kegiatan komunis. Jadi rakyat juga, pihak keselamatan juga mengambil langkah menghantar perisik. Perisik maksudnya spy untuk awasi kegiatan komunis. Jadi kita lihat pada langkah membantras ancaman komunis. Jadi kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu strategi countering insurgency, COIN, dan satu lagi adalah perjanjian kerjasama sempadan. Kalau kita lihat pada apa itu strategi countering insurgency atau COIN, ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan dengan memenangi hati dan fikiran rakyat, supaya menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Jadi melalui strategi countering insurgency ni, rakyat akan menyokong kerajaan untuk membantras komunis. Jadi macam saya cakap lah, rakyat kena sokong kerajaan supaya dapat membantras komunis. Jadi strategi ini dilakukan dengan kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik, agensi kerajaan. Dan apabila mereka semua ni bekerjasama, strategi COIN ni dapat berjalan dengan baik. Kita lihat pada perjanjian kerjasama sempadan. So usaha membantras komunis menghadapi masalah. Kenapa? Sebab mereka bina kemah di luar sempadan negara. Jadi apa yang berlaku adalah
bila kita nak membantras komunis, tiba-tiba komunis ni dia bina kemah dia dekat sempadan negara lain. Contoh adalah di sempadan Thailand. Okey, jadi kita terpaksa adakan persefahaman, maksudnya kerjasama dengan Malaysia, Thailand untuk membantras komunis. Okey, jadi perjanjian kerjasama sempadan Malaysia Thailand telah dibuat pada tahun 1976. Maksudnya kita buat satu perjanjian dengan Thailand. Okey, lepas tu kita juga membina pagar sempadan. Okey, jadi kita bina pagar untuk menghalang kemasukan komunis dan juga mengadakan operasi bersama dengan kerajaan Thailand. Jadi pada 2 Disember 1989 kita telah mengadakan perjanjian Hat Yai. Okey, apa tu perjanjian ni? Okey, perjanjian ni adalah antara 3 pihak, iaitu PKM, Parti Komunis Malaya, Malaysia dan Thailand. Okey, melalui perjanjian Hat Yai ni PKM bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata, memusnahkan segala senjata api, pahan letupan dan jerangkap sama. Jerangkap sama ni yang tadi kita lihat tadi tu Okey, jadi maksudnya 2 Disember 1989 ni komunis bersetuju untuk menyerah diri dan tidak lagi melakukan sebarang kegiatan di tanah Melayu ataupun Malaysia pada masa tersebut. Jadi 2 Disember 1989 merupakan hari komunis menyerah diri. Okey. Jadi selepas itu tidak ada lagi sebarang kegiatan komunis di Malaysia. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah yang pertama, kerajaan berusaha serius untuk menjamin keselamatan negara dan mereka berjaya melakukan ini melalui pengorbanan yang diberikan oleh anggota keselamatan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghargai pengorbanan anggota keselamatan yang banyak berkorban untuk keselamatan negara kita. Okey. Dan apabila temeterannya perjanjian Hat Yai, tamat gerakan bersenjata PKM untuk rampas kuasa dan tubuhkan sebuah negara republik. Okey, jadi negara Persatuan Komunis ni, dia mempunyai idea untuk menubuhkan sebuah negara republik komunis. Okey, jadi benda ni semua musnah apabila kita berjaya membuat perjanjian dengan mereka dan menyebabkan mereka menyerah diri. Okey, dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bangga dan syukur. Okay, so kita memang perlu bangga dan syukurlah sebab dengan usaha-usaha kerajaan, tentera dan anggota keselamatan yang lain, kita berjaya menghapuskan ancaman komunis dan negara kita kembali aman serta makmur. Okay, jadi kita berharap agar perkara ini berterusan sehingga bila-bila. Okay, jadi elemen kewarganegaraan dalam tajuk ni adalah kestabilan politik penting dalam mengekalkan keamanan negara. Okay, baiklah, setakat itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk sesi webinar yang seterusnya. So, terima kasih kepada semua pelajar yang memberikan kerjasama. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua.